Ikhwan, ada satu perkara yang kita kena jaga supaya perkara ini tak melanda hidup kita, kerana dia akan bawa parah dan kesan pada hati. Dan kalau benda ni melanda kepada makna yang kita belajar tadi, iaitu apa makna hati, iaitu perubahan, kalau benda ni melanda, maka hati kita akan berubah kepada benda-benda tak elok. Dia bukan berubah kepada benda elok, dia akan berubah kepada benda tak elok. Apa dia, ikhwan? Ini dipesan oleh para ulama kita, iaitu kita kena jaga jangan sampai perkara-perkara haram masuk dalam diri kita. Jangan terlibat dengan benda haram yang akhirnya benda haram itu sampai ke mulut kita. Kan benda haram ni ada yang di luar, tapi jangan sampai benda haram tu masuk dalam mulut kita. Dia punya teori sama dengan COVID. Kita boleh duduk sebelah orang COVID, boleh pakai mask, tapi kena pasti apa dia, kita salam dengan dia, kita apa, jangan sentuh muka. Teori dia. Sebab apa? Sebab dia tak attack kita di baju, dia akan hilang. Lepas kita salam dia, pergi basuh tangan. Tapi kalau kita start ni, dia ada benda dia masuk ke mata, dia masuk ke hidung, dia masuk ke mulut, barulah dia berlega di luar-luar. Itu hak dia lah. Kita tak boleh sekat dia, kita tak boleh buat sekatan udara untuk COVID. Tak boleh, sebab dia makhluk Tuhan. Tapi kita boleh sekat dia daripada masuk dalam diri kita dengan kita pakai inilah SOP yang dibuat ni. Demikian teori dia. Di luar ni ada banyak benda haram, tetapi jangan sampai benda haram tu masuk dalam mulut. Maknanya jangan makan benda haram. Benda haram ni kita kata ada dua, ikhwan. Satu, ain benda haram. Kita orang Islam tak boleh makan babi, tak boleh makan anjing, tak boleh makan najis. Ini semua benda haram kita makan. Tak boleh minum arak. Itu ain dipanggil. Ain benda kita tak boleh jamah. Dan lagi satu, kita tak boleh menjamah semua benda yang cara kita dapat dia dengan hukum hakam haram. Walaupun benda tu halal, sepinggan nasi, tapi kita dapat dengan cara menipu orang. Kita tipu orang, kita balik kita makan. Itu bukan nasi yang haram, itu apa dia? Dia punya muamalat yang haram. Pun jangan bagi masuk. Kenapa, ikhwan? Kerana ini disebut dalam matan, dia kata man akalal harama, siapa yang terlibat dengan benda haram, apa akan jadi dengan hati dia? Man akalal harama, siapa terlibat dengan makanan haram tu duduk depan dia, masuk dalam badan dia, apa akan terjadi? Yang pertama akan terjadi, mata qalbuhu, hati dia akan mati. Ikhwan, orang mati ni apakah suatu perkara yang kita boleh kata pada dia? Kita pergi ziarah jenazah, dia mati keras, kita kata kat dia, beralih sikit, agak-agak dia boleh beralih. Kena tahu dia tu jenazah. Kita cakap 10 kali ke dia, abang apa abang, agak-agak dia boleh jawab tak akan jawab, ikhwan, dia mati. Itulah akan terjadi kepada hati yang mati. Hubungan dia dengan Tuhan akan mati. Ni, dia tertutup. Waqr. Sama ada Quran kata ada waqr, ataupun ada hijab, ataupun ada risyawah, penutup. Di sini ada tutup, di sini ada tutup, di hati akan tutup. Satu. Yang kedua, apa akan terjadi? Khaffa dinuhu. Semua ni malah petaka, ikhwan. Khaffa dinuhu. Apa dia? Hati dia akan memandang remeh kepada urusan Tuhan. Din, urusan din, khaffa. Hati dia tak boleh tangkap, kata agama ni besar, sunnah ni besar, Quran ni besar, larangan ni besar, perintah ni besar. Dia tak boleh tangkap. Benda tu jadi remeh kat dia. 3, dha'fa yaqinuhu. Yakin dia kepada Allah akan jadi lemah. Tak boleh lemah. Lemah. Satu orang tu sakit, dia makan ubat, jumpa doktor makan ubat.
Satu orang sakit, dia tak pergi jumpa doktor lagi. Sakit belakang. Tak tangan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 3 kali, 7 kali. Yang mana dia yakin akan bagi kesembuhan kat dia? Kalau tanya yang mana dia yakin akan bagi kesembuhan, jawapan dia mudah, ikhwan. Jawapan dia kena yakin kata doa boleh menyembuh dia seperti mana ubat boleh menyembuh dia. Sekurang-kurangnya itulah keyakinan dia. Kerana apa? Kerana ubat adalah satu ikhtiar. Ubat satu ikhtiar untuk rawatan kesakitan. Doa juga satu ubat untuk rawatan kesakitan. Tak kalau Muhammad tak akan tunjuk. Tapi bila orang beramal dengan cara yang ada dalam riwayat, adakah dia akan yakin Tuhan akan sembuh dia seyakin dia ambil ubat buah dalam mulut? Maka jawapannya ada. Dan orang tak pernah yakin doa itu adalah ubat. Kata, saya rasa sakit urat lah. Sakit urat. Tu buat apa? Tadi ni saya baru selesai buat apa yang Nabi ajak dalam hadis Muslim tu. Apa orang akan cakap? Yalah, doa-doa lah, baca doa lah, tapi kalau tak berubat nak jadi apa? Dia menafikan itu ubat. Dha'fa yaqinuhu, yakin dia lemah. Dan anda tengok satu orang dia makan ubat, dia ambil ubat, dia makan depan kita, depan semua orang dia makan ubat, dia tunjuk ni ubat, dia makan. Masa dia makan ubat, dia terlupa baca bismillah. Dia yakin tak dia nanti sembuh? 100% dia yakin. Sedangkan dia tak sebut nama Tuhan. Siapa nak sembuhkan dia? Dia telah yakin. Soal aku sebut nama Allah, soal aku munajat pada Allah, itu soal nombor 13. Soalnya aku telah ambil ubat, pasti aku sembuh. Keyakinan dia ada pada benda lain. Keyakinan dia tidak boleh ada sebegitu kepada Allah. Ulama kata pada kita, ini satu malapetaka, ikhwan. Kita disuruh yakin pada Allah di atas jalan syariat. Yang suruh berubat syariat. Yang bagi tahu kepada kita habatus sauda itu ubat syariat. Bukan kerana kajian. Yang bagi tahu madu itu ubat, kalamullah yang bagi tahu. Pasal tu kita makan madu. Yang bagi tahu minyak zaitun itu ada barakah, kalamullah dalam surah An-Nur ayat 31, 35. Pasal syariatnya menyebut perubatan. Kenapa orang sakit disuruh pantang? Kerana syariat yang suruh pantang. Nabi pegang tangan Ali bin Abi Talib. Dia baru baik sakit mata, dia nak jamah kurma. Nabi kata, jangan Ali, orang yang sakit jangan makan kurma, stop usap kurma. Kalau dia makan, sakit yang baru sembuh tu akan berulang balik. Kalau dia tengah sakit, dia akan tambah sakit. Maka biar sihat baru makan kurma. Maka ulama hadis ambil hadis ni letak dalam kitab perubatan di bawah tajuk orang sakit disuruh berpantang. Bermakna berpantang tu syariat, bukan kita saja-saja nak berpantang. Tetapi manusia kadang-kadang dia boleh pergi cari satu benda yang dia yakin benda tu ubat, dan dia sebut nama Allah, dia tak rasa ubat. Sedangkan apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata, kau nak bawa hati kau pergi mana nak cari tenang? Dengan ubat? Dengan kekayaan? Dengan nama? Tak ada. Apabila kau padu kekayaan dengan nama Allah, kau padu pengaruh dengan nama Allah, kau padu ubat dengan nama Allah, baru kau dapat tenang. Selagi kita tak padu nama Allah dalam hidup, kau tak akan tenang. Yang keberapa? Yang keempat, orang tu masuk saja benda haram dalam diri dia, apa akan terjadi? Wahajaballahu da'watahu. Tengok, Allah akan hijab doa dia. Hijab doa. Hijab doa ni apa, ikhwan? Hijab kan makna dia sekat, dinding. Doa akan jadi apa, ikhwan? Doa akan jadi begini. Satu anak, dia susah, dia pergi jumpa mak dia. Mak dia, mak tak ada duit, mak. Mak bagi RM5. Pilah gongang-gongang tamanah hoa-hoa, habis duit. Esok dia tak ada pula. Mak, RM10, mak. Maka dia dengan mak dia tahu tu mak dia.
Dan dia tahu kata untuk dapat duit pada zaman Allah bukan senang, susah. Tetapi dia hilang benda tu semua. Dia pergi bila mak dia tak bagi, dia kata mak nama aja mak, beranak habis 10 anak. Cik tak pernah minta mak beranak cik, tapi mak tak tunai hak mak kepada cik. Cik anak mak, kekayaan mak ni mak nak tinggal kat siapa? Cik minta RM10 pun tak boleh bagi. Dia minta betul tak pada tempat? Betul. Tapi apa masalah dia dengan mak dia? Yang tu saya tak jawab. Saya tinggalkan kepada penonton yang sedang mengaji malam Sabtu. Apa masalah dia? Itu nama dia hijab. Hijab maksud dia apa? Allah tutup pandangan dia dengan orang dia berkomunikasi. Siapa orang tu? Saya teringat dulu Abang Amir pernah cerita, jumpa seorang ulama lah, kita kata seorang ulama. Sebab ulama tu tahu Abang Amir ni pengurusi tak mana-mana kan dulu, tak bagi pegang beg, tak bagi pegang beg, sebagi orang lain pegang. So kenapa? Kerana orang tu tahu peradaban. Siapa yang nak, kan orang sambut saya, katalah I Mr. Somebody, macam dia pun dah tak elok dah, tambah Mr. Somebody kan. Atau Presiden BRB sambut saya tak mana-mana, takkan saya nak bagi Mr. Presiden bawa saya punya beg, saya bagilah. Orang kata ini AJK, saya bagi AJK bawa. Itu nama dia label. Kita layan orang tu sesuai dengan dia punya label. Kita kena layan mak dia sesuai mak kita dengan label dia. Mak kita bagi tak bagi tu soal kedua, soalnya dia mak kita. Hijab bermakna Tuhan tutup mata kita ni, kita tak nampak dengan siapa kita komunikasi. Bila kemahuan kita tak dibagi, jiwa kita memberontak. Bila Allah hijab dakwah kita, maksud dia pada ikhwan, Tuhan menjadi tempat untuk meminta, bukan untuk beribadat. Sedangkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis Abi Daud tu, ketika Nabi menafsirkan ayat ke-60 tu, surah Al-Ghafir, surah Ghafir, ud'uni astajib lakum. Nabi kata apa? Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadat. Maka Allah tutup hijab antara hamba dengan Tuhan. Seorang hamba ni dia tahu apa? Dia tahu meminta ke Tuhan. Tuhan saya sakit, sembuhkanlah. Tuhan saya miskin, kayakanlah. Kalau rezeki saya ya Allah sikit banyakkanlah. Kalau di laut datangkanlah. Kalau di langit turunkanlah. Kalau susah mudahkanlah. Dia tahu minta benda tu. Bila Tuhan lambat bagi, semua perasaan buruk sangka ni mai, maka Allah telah menutup doa dia dan dia bermasalah. Dan yang kelima, apa jadi pada dia? Waqallat ibadatuhu. Dia akan jadi orang yang terlalu sikit ibadat dia kepada Tuhan. Semua benda dia boleh buat, sama ada dia buat part time ke, dia buat full time ke, dia boleh buat overtime ke, dengan Tuhan saja qalat. Dengan Tuhan saja masa dia bagi sikit sangat. Dia baca Quran sikit, dia zikir sikit, dia ingat Allah sikit, dia ibadat sikit, semuanya sikit-sikit. Qalat ibadatuhu. Yang jumlah sikit itu langsung tak boleh bagi manfaat balik pada dia dalam bentuk ketenangan jiwa. Maka jangan sampai benda haram masuk dalam mulut kita. Kalau dia masuk dalam mulut kita, dia akan menyebabkan hati kita yang elok berubah jadi mati. Hati kita yang melihat agama itu mulia, kita akan remehkan agama. Hati kita yang begitu kuat dengan Tuhan akan jadi lemah gantung dengan Tuhan. Hati kita yang nampak kemuliaan Tuhan, jalal dia, azim dia, karim dia, hati kita tak pandai bermuamalat dengan Tuhan. Dan hati kita akan terkena, kita tak ada masa nak ibadat dengan Tuhan. Yang kesemua itu, kita yang menanggung musibah dunia dan akhirat. Karena itu ikhwan, amanah Tuhan, kita menjaga hati kita, bukan menjaga hati orang. Jaga hati kita elok.